anime! Assalamualaikum and hi guys. So, hari ni kita nak borak sikit pasal satu organisasi yang dianggap jahat pada awalnya, tapi lama kelamaan kita mula mengetahui kisah di sebalik kejahatan diorang. Dan organisasi ini rasanya diminati oleh ramai peminat siri Naruto, termasuk aku sendiri, iaitu Akatsuki. Akatsuki ni antara organisasi dalam siri Naruto yang aku minat selain Team 7, 5Kage, semua itulah. Kira movie Road to Ninja yang mana Naruto dengan Sakura terkena Tsukuyomi Tobi dan masuk ke dimensi di mana semua perkara berbeza dengan dunia realiti. Macam Kiba daripada minat anjing tiba-tiba takut kepada anjing, Guy dengan Kakashi tukar personality dan sebagainya. Apa yang menyeronokkan apabila ketika ending movie ni Naruto terpaksa berlawan bukan satu Mask Man tapi tambah lagi dengan 9 Mask Beast yang lain. Time tu tiba-tiba 9 ahli Akatsuki muncul dan mengatakan yang diorang di pihak Naruto atas arahan Lord Hokage. Kira walaupun scene tu sekejap tapi cukup untuk buat aku teruja untuk ulang-ulang banyak kali scene tu. Tak sentuh lagi dengan game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 bila semua Akatsuki melakukan serangan diorang bersama-sama walaupun bukan full power tapi still rasa teruja tu ada. Akatsuki ni pada awalnya diadakan oleh sekumpulan anak yatim yang kehilangan ibu bapa diorang pada perang shinobi yang kedua iaitu Yahiko, Konan dan Nagato. Ketiga-tiga mereka merupakan penduduk Amigakure di mana mereka mencipta organisasi Akatsuki ni untuk membawa keamanan kepada negara diorang. Pada suatu masa, diorang dipertemukan dengan Tobi yang menggelar dirinya Madara Uchiha. Tobi mengatakan yang Nagato ni merupakan reincarnation Sage of Six Path dan akan mengajar dia untuk mengawal Rinnegan tapi ditolak oleh Yahiko. Tobi juga claim dia yang bagi idea kepada Yahiko untuk establish Akatsuki ni. Kaki claim Tobi ni kan. So semangat organisasi ni dalam menghentikan peperangan menarik banyak minat ninja-ninja Amigakure untuk sertai diorang. Dalam masa yang sama nama Akatsuki dah jadi terkenal luar daripada Amigakure. Jadi Hanzo, ketua Amigakure pada ketika itu menawarkan hikmat pertolongan diorang kepada Akatsuki. Jadi Nagato, Konan dan Yahiko datang berjumpa dengan dia tapi diambush oleh orang-orang Hanzo dan juga ahli Root Danzo. So Konan ditangkap dan diorang ni memaksa Yahiko untuk bunuh diri yang membawa kepada amukan Nagato pada ketika itu. Konan dapat diselamatkan tapi Hanzo dapat melarikan dirilah. Jadi disebabkan itu Nagato bertekad yang dunia ni takkan merasa keamanan tanpa diorang rasa kesakitan yang sebenar. Dan disitulah macam mana Akatsuki yang pada asalnya bertujuan untuk menghentikan peperangan dengan cara baik tapi diputar belit oleh perangai Hanzo dan desakan Tobi sendiri menjadi organisasi yang digeruni oleh banyak pihak. Sebenarnya dalam anime ada scene di mana ahli Akatsuki yang lain nak bantu Yahiko ketika itu dan dihalang oleh Tobi. Lepas amukan Nagato tu, diorang dibunuh oleh Tobi. Kira sekarang ni Akatsuki Yahiko yang tinggal adalah Nagato yang menjadi leader baru dengan konsep keamanan yang baru dan Konan yang sentiasa menjadi pengikut Nagato. Jadi, selepas kematian Yahiko, Nagato mula menciptakan Six Path of Pain yang membuatkan ala-ala Yahiko ni still jadi ketua Akatsuki ni. Dan selepas perang shinobi yang ketiga, dia bersama Konan mula mencari ninja yang berpotensi untuk join diorang. Dan yang join ni bukan calang-calang lah sebab diorang merupakan ninja ranking S dan Rogu Ninja untuk diorang punya country. Kira memang diorang ni power jugalah dari segi skill berlawan dan setiap seorang ada ninjutsu unik diorang tersendiri dan juga kisah diorang sendirilah. So kita akan sembang sikit pasal pair yang terkenal dalam Akatsuki ni. Yang pertama adalah the most powerful pair atau lebih dikenali sebagai Team Loyal ataupun Team Pembunuh iaitu Kisame Hoshikage dan Uchiha Itachi. Dua-dua mereka ni merupakan Rogu Ninja selepas terlibat dalam pembunuhan klan diorang tersendiri iaitu Itachi, kita tahu tentang malam kesedihan itu, dan Kisame pembunuhan ke atas ketuanya. Tapi salah ketua dia jugalah buat nama tentang satu info yang membuatkan sifat loyal Kisame tu sia-sia and hidup dia penuh dengan penipuan. Kedua-dua mereka boleh dikatakan gandingan yang paling sempurna lah daripada segi kekuatan, strategi dan banyak lagi. Boleh dikatakan kebanyakan misi diorang dapat diselesaikan dengan sempurna. Kita tahu Itachi sendiri adalah antara shinobi yang kuat, even Edo Tensei Kabuto pun dia boleh lepas. Tak sentuh lagi penggunaan Mangekyou Sharingan dia yang dengan mudah masukkan musuh dalam genjutsu. Dan Kisame pula bukan sekadar level S ninja,
tapi tarap-tarap Tail Beast Ninja, which Tailless Tail Beast yang dia keluarkan masa berlawan dengan Might Guy. Kematian diorang pun antara yang dapat respect lah daripada orang lain, iaitu Kisame sanggup bunuh diri untuk protect intel daripada diketahui musuh. Even Guy yang pelupa pun ingat nama dia sampai bila-bila. Dan Itachi, tak payah cerita, akan jadi panjang dan sedih lah kalau cerita pasal kematian dia kan. Sebelum Itachi pair dengan Kisame, Itachi pernah pair dengan salah seorang Seven Swordman of the Mist macam Kisame, iaitu Juzo Biwa. Tim tu semua kuat, cuma ada kelemahan dari segi koordinasi. Boleh nampak lah semasa diorang nak tangkap Three Tail, which time tu host dia adalah 4th Mizukage, Yagura Karatachi, dan Juzo terkorban ketika misi penangkapan itu. Selepas kematian Juzo itu, barulah Itachi dipairkan dengan Kisame, menjadikan mereka tim yang hampir sempurna dari semua segi dan kematian yang sentiasa diingati. Next pair ialah tak lain dan tak bukan Nagato dan Conan, yang merupakan lebihan pengasas awal Akatsuki ni. Tujuan utama mereka adalah untuk kumpulkan semua Tail Beast yang ada untuk cipta Ultimate Beast yang diingini Yahiko. Nagato claim diri dia sebagai God dan sudah tentu angelnya adalah Conan. Kedua-dua diorang sangatlah kuat sehingga dapat mengambil alih Amegakure selepas kematian Yahiko dan menjadikan base untuk Akatsuki ni. Benda ni kira big news lah, sebab Jiraiya, one of the Sannin pun terkejut dengan kematian Hanzo, yang mana 3 orang Sannin ni, Jiraiya, Tsunade dan Orochimaru, pernah lawan dengan Hanzo sewaktu diorang prime lagi, tapi tak setanding dengan Hanzo lah. Dia sendiri terkejut. Tiga-tiga diorang ni merupakan anak murid dia suatu ketika dahulu. Nak kata God yang sebenar dalam siri Naruto ni rasanya Jiraiya kot, sebab studentnya semua end up jadi orang-orang kuat dalam siri ni. Tim ni cuba untuk tangkap Nine Tails, yang mana dalam masa yang sama musnahkan Konoha dan bunuh beberapa orang penting di Konoha, tapi dikalahkan oleh Naruto dengan cara macam biasalah, Rasengan beberapa kali dan top no jutsu dia. Kuasa Nagato sangatlah kuat dengan adanya Rinnegan tu dan Six Path of Pain, dan kematian dia sangatlah dihormati sebab dia menghidupkan semula Kakashi dan semua yang terkorban masa serangan diorang. Kuasa Conan pula adalah kertas dan boleh dikatakan dia hebat dalam segi strategi lah, sebab semasa lawan dengan Obito untuk pertahankan Rinnegan Nagato tu, nampaklah strategi dia tu cukup untuk bunuh Obito, akan tetapi Obito laju sedikit dan disebabkan itu Conan terkorban. Pair yang seterusnya kita panggil sebagai Team Arts, iaitu Sasori dan Deidara. Tim ni merupakan pair yang pertama diintroduce dalam siri Naruto Shippuden, di mana misi diorang untuk menangkap One Tail Beast, iaitu hostnya adalah Gaara, dan diorang berjaya lakukan misi ni. Cuma Sasori terkorban selepas misi penyelamatan Gaara ni oleh gandingan Nenek Chiyo dan Sakura. Kematian Deidara juga sedikit menyedihkan sebab dia melakukan jutsu terakhir yang mana dengan tujuan untuk bunuh Sasuke, tetapi hanya diri dia sahaja yang terbunuh. Jadi sebelum kedua-dua ini dipairkan, Sasori pernah dipairkan dengan ahli Akatsuki yang lain, iaitu Orochimaru. Tapi tim tu tak banyak diceritakan dalam anime lah, cuma kita sendiri boleh rasakan betapa bahayanya tim ni. Yalah, dengan gandingan dengan salah seorang Sannin, iaitu Orochimaru, dan Puppet Master Sasori. Jadi sebabkan kejadian Orochimaru cuba merampas badan Itachi, of course lah gagal, dan dia sendiri umum keluar dari Akatsuki. So selepas itu Sasori pair dengan Deidara, dan selepas kematian Sasori, Deidara digandingkan dengan Tobi, yang mana merupakan ahli misteri dalam Akatsuki ni. Deidara menganggap Tobi ni disiple dia, tapi dia tak sedar Tobi ni lah orang kuat, atau lebih spesifiknya mastermind dalam Akatsuki ni. Gandingan kedua-dua ni cukup kuat, buktinya diorang dapat tangkap dan seal Three Tail tanpa masalah. Ditambah pula diorang cukup kuat untuk berlawan walaupun kalah dengan orang yang level-level Kage. Deidara berlawan dengan Sasuke dan Tobi berlawan dengan Minato. Yelah, dua-dua ni antara yang hidup lama dalam Akatsuki kan. Okey, berbalik kepada Team Art tadi, pair ni kira nice lah walaupun dua-dua ni selalu bergaduh, tapi diorang ada maksud arts diorang yang tersendiri. Deidara dengan bom dia, Sasori dengan puppet dia. Sebenarnya scene dia keluarkan 100 puppet tu antara yang wow lah, sebab awal-awal lagi kan. Ingatkan puppet Kazekage tu dah paling ultimate lah, rupanya ada lagi, tapi sedih lah cara dia mati tu. Next ialah Team Immortal, Kakuzu dan Hidan. Tim ni bukan tak kuat, cuma diorang lagi banyak gaduh daripada tim Sasori dengan Deidara tadi, disebabkan Kakuzu ni jenis yang memang tak boleh buat kerja berkumpulan. Semua yang pair dengan dia mati dengan serangan dia. Jadi gandingan ni kira memang immortal lah apabila Kakuzu bebas untuk buat serangan.
tanpa membunuh Hidan. Dan kita tahu Kakuzu antara ninja yang kuat dan dia dianggap immortal sebab dia sendiri mempunyai banyak jantung yang dia ambil daripada musuh dan kawan-kawan dia yang terdahulu. Hidan pula dari segi skill berlawan tak adalah hebat mana. Kekuatan dia lebih kepada immortality dia. Gandingan ini berjaya dalam misi menangkap Two Tail iaitu hostnya Ni Yugito. Kakuzu merupakan bendahari untuk Akatsuki ni, which fakta yang agak kelakar lah, tapi sebenarnya logik sebab mana diorang dapat duit kan untuk beli jubah seragam tu. Jadi Kakuzu mencari orang untuk dibunuh dan ditradekan dengan duit, dan dalam masa yang sama Hidan boleh jalankan upacara Lord Jashin dia tu lah. Perkara ini juga menjadi sebab Asuma and the team cari diorang, di mana mengorbankan Asuma itu sendiri. Kuasa Kakuzu sangatlah epic sebab dia dapat gunakan banyak type of ninjutsu dan apa-apa serangan ke atas Hidan akan dipantul balik semula kepada orang yang Hidan persembahkan kepada Lord Jashin. Kalau dah immortal ni, macam mana nak kalahkan kan? Atau lebih sedap kita katakan nak bunuh diorang. Jadi kematian Kakuzu kira hebat lah sebab dia orang pertama yang mati akibat serangan Rasen Shuriken dan kepakaran Naruto itu sendiri. Hidan kuat hanya dari segi immortal dan lemah dalam strategi berlawan. So disebabkan itu dia dikalahkan oleh Shikamaru yang mana seek revenge ke atas Asuma dengan mengerat badan Hidan dan tanam dia hidup-hidup. Tim yang terakhir adalah tak lain dan tak bukan Zetsus, iaitu Black Zetsu yang merupakan sebahagian Will Kaguya yang bertujuan untuk menghidupkan semula Kaguya dengan mengadakan Infinite Tsukuyomi, dan juga White Zetsu boleh dikatakan hasil daripada Infinite Tsukuyomi sebelum ni. Kekuatan kedua-dua ni tak berapa ditunjukkan dalam anime, tapi kita tahu Zetsu itu sendiri pakar dalam pengitipan, mengumpul maklumat dan sebagainya. Cuma kekuatan diorang boleh dikategorikan paling lemah dalam ahli Akatsuki yang lain. Yelah, White Zetsu tu bagaikan tentera-tentera kecil diorang semasa melawan dengan Ninja Alliance. Kronologi kematian Akatsuki yang 10 ahli ni, Sasori, Deidara, Itachi, Kisame, Hidan, Kakuzu, Zetsu, Konan dan Nagato, termasuklah Tobi. Kita boleh katakan Sasori ahli Akatsuki yang pertama menemui ajal di tangan nenek Chiyo dan Sakura. Ketika itu, Deidara hanya cedera akibat serangan Sharingan Kakashi. Dan selepas itu barulah Kakuzu mati di tangan Naruto dan Hidan mati di tangan Shikamaru. Selepas itu barulah Deidara mati di tangan dirinya sendiri, di mana dia mengharapkan Sasuke mati bersamanya, tapi baliknya. Itachi mati di tangan Sasuke, di mana dalam masa yang sama Jiraiya mati di tangan Six Path of Pain disebabkan kematian Jiraiya dan serangan ke atas Konoha. Nagato mati di atas kerelaan dirinya sendiri selepas serangan Top no Jutsu Naruto, which result to kehidupan semula ramai penduduk Konoha termasuk Kakashi. Disebabkan tindakan Nagato, Tobi bertemu dengan Konan untuk merampas Rinnegan Nagato yang mengakibatkan Konan terkorban. Next ialah Hoshigage Kisame yang menjumpai nilai sebenar kehidupan dia sesaat sebelum kematian dia, yang mana kematian dia sentiasa diingati oleh orang-orang yang nampak kejadian suicide dia tu. Dan tinggallah Obito dan Zetsu yang mana kita nampak scene kedua-dua ni terbunuh. Cumanya ada yang mengatakan diorang masih hidup. Aku sendiri tak pasti pasal benda ni. Apa pendapat korang? Boleh komen di bawah. Rasanya itu saja untuk hari ini. Aku hanyalah menentu tentang organisasi Akatsuki, spesifiknya Akatsuki Nagato. Sebab selepas itu kita akan ada Akatsuki Tobi yang mana alliance dengan Taka dan sebagainya. Kalau korang ada apa-apa info tambahan tentang Akatsuki ni, boleh komen di bawah. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like dan share video ni untuk lebih ramai mengenali siri Naruto Legend ni, spesifiknya organisasi Akatsuki ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.